kita kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan telah banyak kita bincangkan dalam Al-Quran berkenaan dengan ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur bukan sekadar dia hanya berkata di lisan, tapi dia menzahirkan dengan perbuatannya. Lalu kita pun anggaplah salah satu usaha kita ini iaitu untuk teruskan belajar Al-Quran, memahami wahyu-wahyu Allah Ta'ala ini sebagai tanda kita nak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bangun tengah malam sampai bengkak-bengkak kaki. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, kenapa kamu bersusah payah? Bukankah engkau manusia yang telah dimuliakan oleh Allah? Kamu telah dijamin oleh Allah hidup kamu di dunia dan di akhirat. Wahai pesuruh Allah." Kata Nabi SAW, "Afala an akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, adakah kamu tidak mau melihat aku menjadi orang yang bersyukur? So bersyukur macam mana? Bangun ataupun bangkitkan diri kita untuk kita sentiasa berusaha menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk pelbagai bersama dengan kesedaran. Maksud saya ibadah yang pelbagai, menuntut ilmu, belajar, nak masuk syurga ni kita keluar sikit walaupun mungkin kita ada nota kita. Rahmat Allah ni terlalu luas kan. Bukan setakat kepada orang yang melakukan ibadah secara khusus itu wajiblah. Tapi banyak lagi perkara-perkara yang mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita lihat bagaimana besarnya rahmat Allah Taala, satu masa Nabi SAW bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, siapakah orang yang syahid?" Hari ini kan dibincang akhir-akhir ini melihat kepada peristiwa orang COVID, orang meninggal bersalin dan sebagainya. Maka sahabat Nabi SAW, "Man qatala fi sabilillah." Iaitu orang yang syahid pada jalan Allah, wahai Nabi. Maka Nabi kata, "Kalau begitu, amallah sedikit umatku yang syahid." Yalah, kita mana ada perang lagi. Kan? Even orang yang perang pada zaman Nabi SAW, ada yang Nabi katakan itu tidak syahid. Itu tidak syahid. Walaupun dia berjihad pada jalan Allah. Sebab dia mengambil selendang lebih daripada selendang tanpa kebenaran pengetahuan para muslimin. Kan kita dah menang perang, ambil harta rampasan, dia ambil letak di leher dia. Tak lama lepas tu ada musuh masih ada lagi, lalu musuh tu menebas dia mati di situ. Maka Nabi kata dia tidak syahid. Dia tidak syahid. Maka kalau kita kata syahid pada medan perang, amatlah sedikit. Lalu Nabi kata, siapa yang berperang pada jalan Allah, maka dia itu adalah syahid. Maka Nabi kata, siapa yang mati pada jalan Allah, iaitu mati pada jalan Allah apa? Menuntut ilmu, tengah duk siap-siap tadi, katakanlah kan, tengah duk siap-siap tadi, duk cari laptop semua, jatuh laptop atas kaki, mati kan, contohnya. Syahid, fisabilillah, menuntut ilmu lah kan. Tengah-tengah nak daripada bilik nak pergi menghadap handphone kan, tersedak mati, syahid. Nak pergi kedai beli barang makanan anak-anak kan, dengan penuh rasa tanggungjawab, balik kerana melakukan kebaikan, juga boleh dikira sebagai syahid. Nak melakukan kebaikan fisabilillah untuk jalan Allah tu adalah benda yang baik. Adapun para ulama kata menuntut ilmu dan sebagainya lah. Tapi umumnya kata Ibnu Taimiyah kan, barang siapa sedang nak melakukan kebaikan, dia mati, lalu dia mati pada jalan Allah, syahid. Lagi Nabi kata apa? Siapa yang mati dalam sakit perut, syahid. Siapa yang mati kerana taun kan, maka dia syahid. Wabaklah wabak. Siapa yang mati kerana dihempap, syahid. Siapa yang mati lemas, syahid. Siapa yang jatuh bangunan, syahid. Siapa yang terbakar, syahid. Siapa yang dibunuh anak kecil, syahid. Okeylah, itu satu bab lain lah. Apa yang nak ceritakan sebenarnya, saya nak tunjukkan rahmat Allah terlalu luas. Terlalu luas. Maka kita sebagai manusia kena usaha. Jangan kita jadi orang yang rugi dengan seluas rahmat Allah. Kita tak dapat apa-apa rahmat Allah kan. Beri pengajaran tentang COVID, masih lagi panjangkan umur kita. Jangan sampai kita jadi orang yang sangat rugi. Sangat rugi. Boleh dapat banyak nikmat tapi kita masih lagi tidak menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut sebagai hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Okeylah, panjang sikit tazkirah tadi.
So hari ini kita akan sambung perbincangan kita daripada surah Luqman. Surah Luqman. Okey. Sebelum kita cerita tentang nota kita yang ada pada hari ini, kita ingat kembali iaitu beberapa perbincangan, perbahasan kita sebelum ini, iaitu di antara kita bincangkan tentang miripnya surah ini bersama surah Al-Baqarah, kan, bersama surah Al-Baqarah. Ceritanya iaitu cerita pasal siapakah orang-orang yang berjaya. Allah Ta'ala maklumkan kepada kita iaitu orang yang berjaya iaitu siapa? Orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan diyakin kepada hari akhirat. Apa maksud kat situ? Bukanlah hanya solat sahaja ibadah yang diperlukan ataupun zakat sahaja. Tapi maksud di sini, barang siapa yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hubungan dengan manusia. Solat simbol kepada perhubungan seseorang manusia tersebut, ibadah dia dengan Tuhan. Zakat iaitu simboliknya seseorang tersebut apabila dia melakukan amal ibadah tersebut kesan terhadap sesama manusia. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita walaupun dalam keadaan potongan yang pendek, wabil akhirati hum yuqinun, rupanya itu merupakan satu kepentingan kepada kita yang ada pada hari ini agar kita sentiasa berusaha meyakini hari akhirat. Macam mana nak meyakini hari akhirat? Iaitu di antaranya wujudkan sifat ihsan. Setiap perkara di atas dunia kita lakukan, kita sedar bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kita. Kita sedang melihat Allah. Ihsan kan. Dan kalau kita rasa kita tak mampu untuk melihat Allah, maka kita rasakan bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kita. Maksudnya rasakan kewujudan Allah Ta'ala. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang yakin akan kewujudan Allah, maka dia sebenar-benar yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Dan itulah ciri-ciri orang yang berada di atas petunjuk Allah. Di atas petunjuk Allah, dan orang itu akan berjaya. So, indikator kita, macam mana nak tengok kita ni orang yang berjaya ataupun tidak, lihat kembali firman-firman Allah Ta'ala yang mana menunjukkan kepada kita, kita berada di atas landasan yang tepat ataupun sebaliknya. So, kita sambung. Itu cerita tentang orang-orang yang berjaya. Lalu, seterusnya, sambungannya adalah mereka yang gagal pula. Sambungannya adalah bagi mereka yang gagal. Okey. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. So, sebelum kita teruskan pada nota, sebagaimana biasa juga kita akan baca ayatnya terlebih. Saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Okey. Kita lihat sikit mungkin beberapa sebutan-sebutan. Tadi saya pun ada sikit ternipis. Lahwal. Lahwal. Sifat huruf ha, dia kena tegas. Lah. Huda. Hidayah. Alaihi. Kan? Allahumma gfillaha. Kena berikan penekanan. Allahumma gfillaha. Warhamha. Wa'afiha. Kan? Kalau kita berhenti min, kan ada yang baca doa akhir tahun awal tahun semalam, kan, anhu, kan, tapi bila kita berhenti kena ada sikit penegasan pada huruf ha. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Lahwal, penegasan kat situ, maksud pun berkaitan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Lahwal ni melalaikan. Bahasa kita lara, kan, lara, lahwan, lahwan, kan dalam surah Al-Jumu'ah, lahwan yang faddu ilaiha, kan, alhamdulillah al-sabilillah, tak ada apa, bighairi ilm, kalau nak berhenti tadi, nafas tak cukup tadi, lupa nak tarik, bighairi ilm, ri, biasanya ri kena senyum, bighairi ilm,
ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Muhin boleh juga muhin, ataupun nak bagi penekanan sikit muhin. Muhin. Lepas tu bawah tu wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqara. Fabashirhu bi'azabin alim. Tak ada apalah, ingat biasalah tu bacaannya. Okay, maksudnya, dan di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan dan berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan, olok-olok, kan, memperolok-olokkan agama Allah. Mereka lah orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Ulaika lahum azabun muhin. Satu amaran daripada Allah Ta'ala. Seterusnya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya. Kan, dia bacakan ayat, dia pun pandang tempat lain. Seolah-olah, seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya. Maksudnya bukan dia tak dengar, tetapi apakah sebab mereka ni berpaling tersebut pada pandangan kita pada ayat ni? Dia bukan sebab tak dengar, dia seolah-olah bukan sebab dia macam dia tak ada perasaan, dia tak perasan dah kepada ayat-ayat Allah. Kan, tak perasan pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kan, azan rasa macam benda biasa je, bukan rasa sebagai satu panggilan. Ada pun kalau orang kata rumah nak terbakar, halau hantu baru nak azan, kan, macam itulah. Tapi azan satu simbol yang besar, panggilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita lihat ada bunyi semboyan untuk menunjukkan tuanku yang Tuan Agung nak mula untuk berucap dan sebagainya, kan, dalam hadis rasmi. Ini kan pula panggilan kepada Allah Ta'ala. Kan? Tapi seolah-olah ada penyumbat kepada dua telinganya, maka Tuhan tak heran pun. Tetapi Tuhan perli mereka dan Tuhan ajuk mereka, maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Tak apa, nanti dia happy lah tu kena azab. Ibarat gitulah Tuhan mengejek kembali orang yang mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kita sambung. Ayat yang ke-6, sepatutnya manusia itu meluangkan masa untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita atas dunia mesti kena luangkan masa untuk memahami ayat-ayat Allah. Baca Al-Quran dan kemudian kita cuba untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada pandangan yang saya kata apa? Ada orang yang mungkin setuju ataupun ada orang yang mungkin tak setuju. Tapi sebab bidang saya bidang Quran, saya boleh cakap lah. Kan? Dulu para sahabat Nabi SAW, mereka kita kena tahulah, kan, sebelum kita cerita tadi tentang sahabat tu, first kita kena tahu Al-Quran ni dia ada dua pendekatan kefahaman yang kita biasa faham. Yang pertama, terjemahan secara literal. Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan? Kitab saja. Tetapi ada juga yang kedua, kefahaman bersama tafsir. Kefahaman bersama tafsir. Berdasarkan tafsir yang dia faham, penterjemah tadi, apa yang dia faham daripada ayat Al-Quran, dia dah baca keseluruhan Al-Quran. Dia dah nampak ayat yang pertama tadi dengan ayat yang dalam surah Luqman. Dia dah bandingkan. Kemudian dia pernah baca hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan ayat tersebut. Dan kemudian dia pernah mendengar apa sahabat-sahabat Nabi cerita tentang ayat-ayat tersebut. Dan kemudian dia dah faham keseluruhan, baru dia buat tafsir. Berdasarkan juga kepada kefahaman dia. Kan? Sebab bagi seseorang yang membuat terjemahan begitu, kan,
Kadang-kadang tak lari juga daripada persekitaran yang ada pada hari ini. Dengan ada scaling dia. So kefahaman Al-Quran ada dua. Satu kefahaman secara literal, kan? Satu lagi kefahaman secara tafsir yang ada. Perkata dengan tafsir. Jadi pada sahabat dahulu, mereka pun berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahabat saja, tabi'in. Zaman tabi'in, sahabat mereka pergi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah. Itu yang kita dapat info. Ya Rasulullah, zalikal kitab la raiba fi. Itulah kitab yang tak ada keraguan. Apakah kitab itu wahai Rasulullah? Kan maka Rasulullah pun kata itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan padanya. Kitab ini zaman tu nak tunjuk kitab lagi dah tak boleh sebab tak ada fizikal Al-Quran kan. Tak ada fizikal Al-Quran. Jadi nak tunjuk itulah Alkitab, benda yang tak ada secara fizikal. Nak tunjuk macam mana? Nantilah Al-Quran saya, color pink. Kan? Kejap, saya dahaga. Jadi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kitab yang macam manakah yang tak diragukan tersebut? Maka Rasulullah pun kata, Al-Quran. Maka kita pun hari ini dapat baca, itulah kitab Al-Quran yang tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang mana hari ini telah pun diterjemah dalam bentuk tafsir. Antara tafsir ni apa? Pimpinan Ar-Rahman ni lah kan. Yang kita, yang KDN kita endorse sebagai bahan untuk jadikan terjemahan. Terjemahan kita Alhamdulillah dah ada tafsiran sampingan dalam bracket-bracket tu kan. Macam mana kita tengok kat sini. Dia dah letak bracket dari orang ramai, cara susunan dan sebagainya. So, mesti kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun kita risau. Kalau baca tanpa guru, macam mana Ustaz? Pada saya sudah ada banyak tafsiran-tafsiran ni. Yang sedia ada ni, sudah banyak orang kata apa maklumat yang dipermudahkan oleh para penterjemah kita bersama tafsiran. Cuma yang untuk pergi mendalam sahajalah kan. So, jangan kita rasa kita tak boleh buat. At least kena cuba dulu baca. Kan, tak faham tanda dan kemudian bertanya. Tapi yang penting manusia mesti berusaha. Macam mana sahabat Nabi SAW pun berusaha, para tabi'in pun berusaha. Tapi kebanyakan manusia tidak begitu. Ramai yang sibuk dengan perkara lain sehingga tidak sempat untuk beramal ibadah dan memahami ayat Al-Quran. Kan, tak sempat nak beribadah dan juga untuk memahami ayat Allah. Dan memahami Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala pun sebut, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, kan? Dia tak ada ilmu, kan? Tapi dia suka kacau orang lain, sesatkan orang lain dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Apa maksud wa minan nasi may yashtari lahwal hadis? Di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Yashtari, iaitu mereka membeli. Yashtari ini dalam bahasa Arab beli. Ishtara, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum, kan? Surah apa? Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Surah Taubah. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Okey, surah Taubah, kan? Ayat yang ke-111. Taubah 111. Panjang lagi. Taubah 111. Ishtara dalam Al-Quran ada juga bermaksud beli. Belilah beli. Saya pergi ke kedai membeli roti. Ana azhabu ila dukan li ashtariya al-hubzu. Kan? Sesungguhnya ishtara, nampak ni. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka. Boleh tak kita berjual beli dengan Allah? Boleh.
Tuhan boleh beli jiwa kita kalau kita tak ada harta nak dijualkan. Dan Tuhan boleh beli harta kita kalau kita nak berjual beli dengan Allah untuk mendapatkan syurga. Tuhan boleh berjual beli. Dalam ayat yang kita bincang tadi, dalam nota kita, ada manusia yang mereka membeli. Tapi kat sini kita kata apa? Dia menukar. Dia dah ada sesuatu yang baik, tapi dia bersusah payah ambil benda lain pula. Itu masuk di sini Tuhan gunakan yashtari. Mereka menukar wahyu dan mengambil lahwal hadis, iaitu percakapan yang sia-sia. Kan? Lahwal hadis. Maksud lahwal hadis? Lahwal hadis, ada yang kata dalam ayat tadi, surah Luqman tadi, boleh kita fahami begini kot. Saya buka balik terjemahan. Tiga satu. Okey. Boleh kita terjemahkan macam ni. Ada di kalangan manusia, kalau ikut Ibnu Mas'ud, yang mereka bersusah payah menukar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Mereka wa minan nas, mereka ni ada di kalangan manusia, kan? Yang mereka ini yashtari, mereka menukar. Bukan menukar biasa-biasa, mereka bersusah payah kena jual beli. Mereka tukar apa? Mereka tukar wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara sia-sia. Apa perkara sia-sia yang dimaklumkan kat sini? Ada kalau kita ikut tafsiran Abdullah Ibn Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada manusia pada zaman dahulu mereka menukar, bersusah payah mereka. Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka, lalu mereka menggantikan dengan nyanyian. Mereka gantikan nyanyian. Mereka pergi cari orang-orang, wanita-wanita, budak-budak yang pandai menyanyi, penyanyi-penyanyi yang sedap suaranya, lalu datang ke tempat mereka, mereka bayar. Daripada mereka nak mendengar, ibaratnya macam mereka kata, daripada kita nak dengar Muhammad ni cerita apa-apa entah pasal Quran ni, baiklah kita dengar perempuan yang menyanyi untuk kita. Itu kalau ikut yang pertama. Ibnu Mas'ud dia kata apa? Dimaksudkan bahawa adalah nyanyian. Sama juga seperti beberapa seorang sahabat yang lain, seperti Abdullah Ibn Abbas dan lain-lainnya. Ada yang kata, iaitu ada manusia yang bersusah payah. Dia menukarkan ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyanyian dan seruling. Kan? Nyanyian dan seruling. Maksudnya ada yang terjemahkan sebagai muzik. Kan? Daripada dengar Al-Quran, dia tak dapat rasa ketenangan. Lalu dia bersusah payah mencari apa ketenangan yang dia nak. Lalu dia pun mencari, kan, orang kata apa? Muzik-muzik yang boleh menenangkan jiwa dan sebagainya. Ada tak, kan, muzik menenangkan jiwa? Wallahualam, kan. Saya pernah jugalah, kan, beberapa kawan-kawan saya yang macam mana? Guru saya ceritalah, guru saya dulu sangat tekankan soal ni. Masa kami belajar di Darul Quran pun, ketika sedang menghafal Al-Quran, ni ujian-ujian bagi masing-masing lah yang mungkin menghafal Al-Quran. Ada yang ketika menghafal Al-Quran, dia kena dengar lagu Metallica pun ada. Dia kena dengar lagu Metallica. Sebab apa? Sebab dia rasa tak boleh nak fokus lah, kan. Lahwal hadis, dia terpaksa yashtari lahwal hadis. Dia terpaksa cari mana nak cari lagu Metallica. Masa lagu Metallica tahu, lagu rock kan, lagu yang agak keras lah. Ada manusia yang bersusah payah. Hasan Basri dia kata ada manusia yang bersusah payah menggantikan ayat-ayat Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian, dan dia tambah satu lagi dengan seruling. Ada orang Arab zaman dahulu, zaman Hasan Al-Basri, ketika mana dia berada, dia lalu di suatu pasar. Hasan Al-Basri di Basrah, dia kata, dia kata aku sungguh pelik, dia kata, kan, sungguh pelik bahawa ramai ni orang yang apabila mereka ini di kota Basrah tu ada masjid yang dekat, di dalam dia tempat-tempat orang mengajarkan ilmu pengetahuan, bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran. Lalu mereka lebih senang berada di pasar mendengar ada orang-orang yang melantunkan bunyi-bunyi seruling di pasar. Hasan Al-Basri pun berkata tentang ayat ini, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Betapa ramai di kalangan manusia yang mereka bersusah payah terpaksa membeli, menukar wahyu Allah Ta'ala dengan benda-benda yang sia-sia. Iaitu kata Hasan Al-Basri, muzik. Kan? Muzik. Hasan Al-Basri juga berkata, dia kata
lahwal hadis ni juga bolehnya bermaksud syirik. Kerana apabila tidak mengendahkan Al-Quran, maka lawannya adalah syirik. Hasan Al-Basri ni pandangan dia. Dia kata, orang yang tidak mendengar Al-Quran, maka dia dengar perkara lain tersebut, itu perkara yang mensyirikkan. Syirik ni maksudnya dia sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin pada kita pandangan yang agak dalam ataupun yang agak keras, kan. Tapi ada kebenarannya mungkin pada beliau, iaitu bagi orang yang menyamakan, merata, meletakkan satu tahap ayat Al-Quran dengan perkara yang lain, maka ayat Al-Quran tersebut adalah bukan kata-kata yang dibuat oleh Nabi ataupun kata-kata manusia, tapi adalah direct kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagi orang yang menggantikan Al-Quran dengan perkara yang lain, itulah kata Hasan Al-Basri, iaitu orang mengendahkan Quran, dia telah melakukan syirik. Apabila tidak ada semangat untuk belajar wahyu, maka katanya lagi, apabila tidak ada semangat untuk belajar tentang wahyu, belajar Al-Quran, maka Allah akan ganti dengan pemahaman syirik kepada mereka. Inilah bahayanya dan malangnya apabila ramai orang yang tidak mengetahui ajaran wahyu. Dalam surah, kita cari Furqan, fahuwa lahu qarin. Okay. Semula. Fahuwa lahu qarin. Okey, jumpa. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 36. Tapi saya rasa apps ni nanti jadi otak saya tak tajam lah. Sikit-sikit saya harapkan apps kan. Doktor semua dah kenal saya lah. Tapi saya bolehlah cakap kan. Kalau orang tak kenal, nanti orang kata belagak lah ustaz ni. Tapi saya memang orang yang sangat menjaga Quran saya. Hari-hari saya cek. Bukan isteri saya lah. Isteri saya pun dia dekat Telegram, Facebook pun ada. Grup-grup Al-Quran. Dekat Telegram pun ada. So kita carilah partner-partner, guru-guru siapa-siapa yang boleh cek hafalan. Nanti dia test lah. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk kepada nota yang sedang kita lihat ni lah. Kan? Allah Ta'ala akan ganti dengan kefahaman yang lain. Kata-kata Hasan Al-Basri ni. Mungkin kalau kita lihat sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zukhruf, iaitu firman Allah yang bermaksud yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Yang bermaksud apa? Dan sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya, lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. So bahaya kita tidak berjaga-jaga dengan Al-Quran. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran sebagai peringatan hidupnya, maka apa yang berlaku? Maka syaitan akan menjadi teman ganti kepadanya. Kita tambah sikit ayat Al-Quran lah. Kan? Okey. Surah apa tadi? Surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 36. Firman Allah. Susah no. Sempit lah. Dalam surah ni kadang-kadang dia bila teringat-ingat ayat ni, kita kongsi terus supaya kita akan simpan dalam catatan nota. Ayat 36. Okey. So, bahaya kalau seseorang tersebut dia mencari benda lain sebagai hiburan, peringatan buatnya. Sebab apa? Syaitan sedang akan dekat kepadanya. Dan syaitan, sebagaimana yang selalu saya sebut, dia bukannya hanya hendakkan manusia ini sesat sehingga menyembah berhala,
sehingga melakukan pembunuhan. Tetapi syaitan dia menyesatkan kefahaman-kefahaman, hala tuju kita, misi ataupun misi hidup kita yang kita set kan, yang apa kita nak itu syaitan yang akan menyesatkan kita. Lalu kadang-kadang kita takut, kita ni berada mungkin di satu jalan yang barangkali sudah pun terpinggir daripada kebenaran. Tapi kita tidak sedar akan perkara tersebut. Tapi mungkin kalau kita nak tahu bagaimana keadaan yang kita sedar ataupun tidak, kita akan ceklah balik sama ada kita ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah yang tadi tu, Az-Zukhruf, sambung sikit lagi, saya sambung satu ayat lagi. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ayat ni bahaya kan? Ayat ni bahaya. Saya takut dengan ayat ni. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu akan menghalang mereka pada jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Betul, kadang kita tak tahu. Satu masa nanti kita ingat kita betul. Tapi kita tak ikut Al-Quran, maka kita takut-takut sebenarnya kita sudah pun terpinggir daripada jalan tanpa kita sedar. Sedang kita berasa pula kita berada dalam keadaan yang benar. Okey. Okey, sambung. Di dalam nyanyian pada zaman jahiliah itu, kalau zaman dahulu, mereka memuji sesuatu itu hingga ke tahap mendewakan. Hingga ke tahap mendewakan, sehingga berlaku syirik lah kot. Sehingga berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ad-Dhahab sama juga kemusyrikan. Dia kata lahwal hadis, iaitu kemusyrikan. Nombor 4, ada juga ulama mengatakan iaitu lahwal hadis. Perbincangan kita masih lagi lahwal hadis. Mereka yang mencari selain daripada Al-Quran. Apakah yang kita kata apa lawan kepada Al-Quran? Ada yang kata tadi iaitu nyanyian, di situ seruling, muzik, kemusyrikan. Yang keempat, ada juga ulama yang mengatakan yang merujuk kepada apa-apa sahaja perkara keduniaan yang menyebabkan manusia leka sampai terlupa untuk mengamalkan agama dan membuat persediaan kepada hari akhirat, kan? Jadi kena berhati-hati mencari buku motivasi, kan, yang sehingga kita rasa kita khatam, kan, sampai beberapa kali. Kita terlalu taksub, kan, dengan beberapa biografi sampai kita lupa untuk mengambil Al-Quran sebagai kitab utama. Even ada orang yang terlalu taksub dengan kitab hadis pun, kan, sikit-sikit dalam kitab Bukhari, sikit-sikit dalam kitab Muslim, sehingga dia pun melupakan Al-Quran. Maka sebenarnya kita takut-takut itu juga adalah sebahagian daripada kesesatan yang dibuat oleh iblis, kan. Bagaimana sebab itu ada ulama mengatakan lahwal hadis yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini sebagai amaran oleh Allah boleh berlaku macam-macam. Apa sahaja yang boleh menyebabkan manusia tersebut dia terlupa dan terleka sehingga lalai untuk mengamalkan agama yang benar berdasarkan kepada panduan panduan Al-Quran untuk persediaan hari akhiratnya. Hal yang sama dinyatakan oleh Ibn Zaid Aslam ni tabi'in. Kesimpulan mengatakan bahawa setiap perkataan yang menghalangi ayat-ayat menghalang-halangi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah disebut sebagai lahwal hadis. Doktor semua faham tak perbincangan tentang lahwal hadis ni? Kan? Orang yang berjaya, mereka jaga hubungan dengan Allah, yang zakat dengan manusia, dan juga mereka yakin pada hari akhirat. Masuk perbincangan hari ini, lawan dia, iaitu sifat yang tidak baik pula. Dan Tuhan mulakan dengan apa? Iaitu dengan kisah bagaimana ada manusia, kan, kita dah bincang dalam surah Luqman, hudal lil muhsinin. Dah ada Quran pun petunjuk bagi orang yang muhsinin. Tapi ada manusia yang bersusah payah. Dia mencari petunjuk lain pula untuk menggantikan pengisian dalam hidupnya, menggantikan Al-Quran yang sepatutnya dijadikan sebagai panduan utama. Saya tak kata yang lain tu kita tolak, biografi, kitab-kitab lain. Tapi keutamaan seseorang mendahulukan perkara lain sebagai rujukan, sebagai semangat, sebagai kata-kata yang patut dia
yang memberikan iktibar buat diri, dia tidak dahulukan Al-Quran dalam dia mendapatkan, kita kata apa, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidupnya tadi. Okey. So Qatadah memberi peringatan berkaitan dengan ayat ni. Saya bawakan kata-kata ulama banyak sikit hari ni. Demi Allah, barangkali dia tidak mengeluarkan perbelanjaan. Kadang-kadang lahwal hadis ni ada orang yang yashtari kan. Yashtari maksudnya dia bersusah payah, dia kena beli ataupun dia mengeluarkan harta. Tapi Qatadah kata barangkali lahwal hadis ni ada juga yang tidak dibeli dengan wang ringgit pun. Kan, untuk dikeluarkan untuk pembelanjaan itu, tapi yang dimasukkan dengan syirah ataupun menukar tadi, beli tadi, ialah dia suka. Dia suka kan. Kerana cukuplah kesesatan bagi seseorang yang memilih perkataan yang batil daripada perkataan yang hak, dan memilih hal yang mudarat daripada hal yang bermanfaat. Okey. Hal yang mudarat dan hal yang bermanfaat. Sebab itu ini yang kita takutkan kan, takut tersesat. Okey. Kemudian sambung sikit petikan Allah, orang-orang yang berbahagia pula kan, orang yang sebenar-benar bahagia, yang dia tahu bahawa hidup ni tenang, tenteram kan, daripada mana dia dapat petunjuk, daripada mana dan sebagainya. Maka sesuai kita boleh lihat dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'iru. Apa ni tulisan ni macam tak betul ya. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila akhir ayat. Yang bermaksud Allah Ta'ala telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran yang bersama isi kandungannya antara satu dengan yang lain, tentang benar dan indahnya, yang berulang-ulang keterangan-keterangannya. Masania ni apa? Berulang-ulang. Masania ni berulang-ulang. Keterangan-keterangan ayat Al-Quran kalau kita baca, janganlah kamu hendaklah kamu bertaubat, hendaklah kamu melakukan kebaikan. Kan berulang-ulang. Masania. Kenapa saya cerita pasal Masania ni? Di antara nama lain bagi surah Al-Fatihah apa? Sab'u masani. 7 yang berulang-ulang. Peringatan Allah dia sentiasa berulang-ulang dalam Al-Quran. Sebab itu seronok, ataupun kita kata apa, bila baca Al-Quran ni, kalau kita faham, kita ulang sekali kita baca tersebut, kita dah dapat peringatan dan berulang-ulang kali. Kita khatam tu sekali dah berulang kali peringatan. Baca banyak kali, lagilah banyak kali peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang oleh kerana mendengarnya atau membacanya Al-Quran ni, kalau betul-betul lah kan, kulit badan orang-orang yang takut. Kenapa jadi begini? Orang yang takut. Okey. Kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram. Maksudnya macam mana? Naik bulu roma. Kalau Al-Quran ni kan dibaca, orang yang kulit yang takut pada Allah akan boleh menjadi seram. Kemudian kulit badan orang yang menjadi lembut, hati tenteram. Kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram, dan menerima ajaran dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab suci itulah hidayah petunjuk Allah. Allah memberikan hidayah petunjuk Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sampai akhir ayat lah. Ayat ni di antara ayat yang selalu saya fikir kan, tapi tak tersempat saya nak melihat lebih dalam kesan Al-Quran kepada tubuh badan seseorang kan. Mungkin doktor-doktor semua boleh lihatlah ayat ni untuk buat kajian apa kesan Al-Quran kepada tubuh badan. Tuhan kata kalau datang peringatan-peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, maka akan datang kan kesan kepadanya. Dan bagi orang yang beriman pun akan datang kesan kepadanya. Okey, sambung lagi. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksudkan dengan firman yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna ialah
Ada juga yang kata ayat di sini, ayat yang kita bincang ni iaitu pada zaman dahulu, ketika Nabi SAW hendak membaca Al-Quran kepada orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang tersebut mereka membeli budak-budak perempuan untuk menyanyi. Maksudnya apa? Mereka cari orang-orang yang boleh menyanyi untuk menyanyi kepada mereka. Untuk menyanyi kepada mereka. An Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahullu bay'ul mughannayat wala shira'uhun wa wa'kul asmanihin haramun wa fihinna anzalallahu azza wa jal alayya wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Dari Abu Umamah, dari Nabi SAW yang telah bersabda, tidak dihalalkan menjual budak-budak perempuan penyanyi dan tidak pula membeli mereka dan memakan hasil jualan mereka adalah haram. Sehubungan dengan mereka, Allah Ta'ala telah menurunkan firman-Nya dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni ada orang bincangkan kan, tentang hari ini ada tak lagi orang membeli budak-budak perempuan untuk menyanyi kepada mereka? Tak adalah kan. Ni maksudnya beli hamba, lepas tu letak kat rumah, dia akan menyanyi kan. Tapi hari ni kiasan banyak kot kan. Beli iPod kan, beli sesuatu untuk dipasangkan sebagai alat-alat nyanyian. Wallahualam. Saya tak ada komen pasal ni lah, nak kata boleh ataupun tidak. Tapi guru-guru saya di Saudi dulu dia marah kalau kami beli Walkman. Dia check, kamu dengar apa, dia kata. Kamu dengar apa? Lepas tu kalau kita kan zaman belajar lu, macam-macam lah lagu raya, macam-macam yang kita bawa kaset daripada Malaysia sebagainya. Guru-guru saya sangat marah dulu. Dia kata, mana boleh, dia kata haram. Dia kata, kamu tu Saudi zaman dulu lah. Saudi zaman sekarang dekat Jeddah tu ada konsert itu, penyanyi daripada Rusia kan. Tapi saya tak tahulah kan, ikutlah pada orang kata pada takwa masing-masing. Tapi dalil ni di antara perkara yang kita bincangkan hari ini iaitu tentang nyanyian-nyanyian juga. Satu tadi kita cerita tentang bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk utama. Di sini sambung pula pendapat yang lain. Ada juga ayat ni mengatakan tentang kisah bagaimana orang yang mempergunakan wang ringgitnya, harta bendanya untuk mencari hiburan-hiburan seperti yang terdapat dalam hadis tadi. Membeli wanita-wanita, kanak-kanak untuk menyanyi kepada mereka. Okay. So pada zaman Nabi SAW lah, para penentang wahyu pada masa tersebut, mereka merasakan yang mereka perlu melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian manusia dari mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Maka ada yang sanggup pergi mencari serta membawa balik seorang wanita yang suaranya merdu untuk dibuat konsert setiap kali Nabi SAW sedang membacakan ayat Al-Quran kepada manusia. Okey. Liudilla an sabilillah. Kenapa mereka beli wanita-wanita tadi? Kenapa tiba-tiba dia pasang sound system kuat-kuat untuk nak mengelakkan apa? Untuk nak mengelak nak pasanglah kan sound system kuat-kuat tadi tu. Sebab kerana nak menyesatkan manusia. Liudilla an sabilillah. Tak nak bagi orang dengar Nabi baca sebab apa? Sebab nak menyesatkan manusia tersebut daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya 2008 saya pergi ke Mesir pula kan. Dan sempatlah saya bertemu beberapa guru-guru kat sana. Saya tanyalah, Mesir ni dia tak adalah strict sangat macam Saudi kan. Saya tanya apa pandangan tuan-tuan guru tentang muzik, saya tanya tentang muzik. So dia kata terpulanglah, dia kata terpulang. Yang penting dia kata jangan sampai muzik itu akhirnya melalaikan kamu daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. So saya kata, oh bukankah daripada awal patutnya tak boleh lah kita beli.
So dia kata manusia ini dia akan buat apa yang dia nak. Cuma akhir sekali semua proses hidup ini kita kena tahu kita jangan jadi orang yang lalai. Dia kata. Nah, tu ulama di Mesir dia kata. So ada yang kata nak dengar muzik, nak dengar konsert, okeylah. Tapi jangan kaitkan dengan Al-Quran. Even kalau kita baca Al-Quran, kita dengar Al-Quran, kita kena buat apa? Diam kan? Iza qari Al-Quran, tengok surah Al-A'raf. Faiza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Betul. Surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Al-A'raf surah 7 ayat 204. Ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah akan dia serta diamlah. Baca Quran. Kan? Baca Quran kenapa? Kena dengar dan diam. Kalau doktor semua naik kereta, bersembang-sembang, biasa pasang Quran. So masa tengah ada orang lain dalam kereta, anak-anak ajak sembang dan sebagainya, apa kita buat? Tutuplah Al-Quran tu. So dengarlah hiburan yang lain. Macam itulah. Maksudnya di sini kita kena tahu keutamaan mendengar ayat Al-Quran. Jangan kita, walaupun kita kata nak dengar muzik tu ada yang berpandangan boleh ataupun tak boleh. Saya tak pilih kata pilih mana-mana lah. Tapi kalau nak dengar muzik, dengar. Kan? Dan ketika mana sedang azan, kita tahu. Kan? Ada orang sedang baca ayat Al-Quran. Maka kita hormati, kita diam. Kan? Ada orang yang sedang solat, dia membaca ayat Al-Quran, maka kita perlahankan muzik kita ataupun kita tutup sebentar. Begitulah. Sebab kalau tidak kita takut kita terlibat dengan ayat tadi. Kan? Betapa Tuhan memberi amaran pada orang-orang dan Nabi SAW juga memberi amaran kepada mereka yang mana hidup mereka telah pun berubah beralih arah daripada mendengar ayat Al-Quran liudilla ansabilillah, mereka menjadikan muzik pula, akhirnya mereka tersesat daripada jalan Allah Ta'ala tadi. Okey, sikit lagi. Untuk menyesatkan manusia pada jalan Allah, perkara-perkara lara itu akan dapat melalaikan manusia. Sungguhnya hal tersebut dikatakan, ni mesti edit perkataan tadi ni. Dikatakan menyesatkan kerana bertentangan dengan Islam dan para pengikutnya. Menurut qiraat yang mengatakan membaca yadillah, liyudillah, you kan. Ada yang baca liyadillah, yadillah. Dia kata apa? Sebab Tuhan nak tunjukkan betapa pastinya perkara lara tersebut berlaku sebab apa? Tak lain dan tak bukan adalah untuk menyesatkan manusia. Bighairi ilm, tanpa pengetahuan manusia itu, dia tak sedar pun dia sedang berada dalam kesesatan. Okey. So sebab itulah ada orang buat tazkirah dengan muzik kan. Duk pasang muzik background, tuan-tuan dan puan-puan daripada Allah SWT. Kita insafi, bayangkan kita berada di padang mahsyar dalam kubur nanti dengan muzik-muzik yang kita rasa wallahualam tidak ada keperluan kot. Kan tidak ada keperluan. Tapi ada orang yang dia minat. Dia rasa seronok lah ada muzik baru rasa feel kan. Macam dah berada dalam gereja pula kan, menyebut tentang sifat-sifat ketuhanan nabi-nabi mereka, Jesus mereka, sambil menyanyi baru feel pergi berkasidah secara berlebihan kan, sampai berdiri terlompat-lompat. Saya tidaklah menolak kasidah pun sedap juga, ada maksud-maksud yang baik-baik kan. Tapi sampailah kita kata apa, best kasidah ni. Aku kalau dengar kasidah ni rasa sejuk. Bayangkan dia sudah menggantikan tadi kepentingan fungsi Al-Quran dengan sepatutnya berlaku kepada hatinya, berbanding dengan kasidah yang dia ambil tadi kan. Inilah maksud yang kita bacakan daripada ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liudilla an sabilillah bighairi ilm kan. Itu ada manusia yang dia bersusah payah, dia menukar banyak benda lain tanpa dia sedar untuk menjadikan sebagai pengisi kepada hidupnya,
maka akhirnya dia sudah pun takut-takut berada di dalam jalan-jalan kepada kesesatan. Okey, cukup dulu sampai situ. Um, jadi perbincangan kita tentang ayat yang ke-6 ni, yang pertama kita bincangkan apa tentang sifat berlawanan daripada ciri-ciri orang yang berjaya. Sebab atas dunia ni bila kita pasal berjaya, perkara yang kalau kita lihat secara umum dia sangat subjektif. Ada orang yang dia berjaya padanya, kan, seorang petani yang hebat, dia tak belajar tinggi pun. Ada orang yang mungkin dia berjaya sebab sampai ke Menara Gading. Lalu Tuhan berikan kita garis panduan. Nak berjaya Tuhan tidak dalam ayat ni tidak ada disebut seperti surah-surah yang lain. Dan Tuhan pun tidak menyatakan orang yang berjaya tersebut. Seingat saya dalam Quran tak ada yang dikatakan orang yang berjaya tersebut inilah orangnya, kan. Tetapi Tuhan cerita bagaimana sifat-sifat. Dia mendirikan solat, dia menjaga hawa nafsunya, qad aflahal mu'minun, kan, solat yang khusyuk dan sebagainya. Lalu hari ini kita cerita tentang bagaimana Tuhan menjelaskan kepada kita orang yang telah berada di atas jalan, ulaika ala hudam min rabbihim, ayat yang kelima ni, kan. Lalu berhati-hati sebab dah berada di atas jalan, kena berwaspada, takut-takut nanti kita akan terkeluar daripada jalan tersebut. Bagaimana? Dengan tindakan-tindakan yang saya ceritakan tadi, iaitu di antaranya bersusah payah mengambil perkara-perkara yang lain untuk menjadi perkara yang dimasukkan dalam hati. Dia lebih suka kucing daripada bersilaturahim dengan orang. Kan? Contohnya berlebihan terhadap binatang, salah juga. Kan? Ada orang nak bela binatang, tak ada masalah lah. Tapi kalau berlebihan sangat dengan binatang pun susah juga. Ada orang yang dia even macam saya kata tadi, dia suka kitab hadis. Kan, lepas Al-Quran, sunnah. Hadis lah, sunnah adalah hadis. Berlebihan daripada hadis. Cerita perbahasan hadis. Itu ini. Tapi Al-Quran tidak pernah untuk dia bincangkan. Pun takut-takut ada masalah, kan. Ulaika ala hudam min rabbihim. Dah berada di atas jalan Allah, maka jaya. Yang seterusnya kita bincangkan pada hari ini iaitu di antara tujuan perkara yang syaitan timbulkan kepada kita agar kita terlalai daripada perkara-perkara berkaitan dengan Al-Quran ini tidak lain dan tak bukan apa dia? Liudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tengok pada ayat Al-Quran, berlawanan yang boleh kita lihat apa? Sebelum ni pada ayat yang kelima kita cerita hudan mir rabbihim, ala huda, sudah pun berada di atas petunjuk, ala huda. Hari ini kita cerita pasal apa? Benda yang boleh liudillah, yang boleh tergelincirkan kita daripada huda tadi. So, insyaAllah sampai situ dahulu untuk pada tengah hari ini. Nanti kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-6 sambungan dan ayat yang ke-7 nanti insyaAllah. So, ada apa-apa pertanyaan ke apa ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya berkaitan dengan awal Muharram ni, dia fadilat 10 hari pertama tu macam 10 hari pertama Zulhijjah ke Ramadan ke ataupun hanya yang 9, 10? Tak, dia untuk Muharram adalah pada hari Ashura. Sepanjang daripada 1 sampai 9 ni tak ada fadilat yang kita kata apa seperti disebut kepada 10 hari di awal Zulhijjah dengan 10 malam akhir Ramadan. Tetapi hari Ashura juga adalah fadilat ataupun hari yang besar yang patut diberikan perhatian oleh orang Islam. Nabi SAW sebut apa? Satu masa Nabi bertanya kepada orang Yahudi, apa pasal kamu semua berpuasa? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Dia kata, kami berpuasa pada hari ini kerana sebab kami meraihkan bagaimana Musa berjaya menyelamatkan diri daripada Firaun. Dan kami percaya dalam ajaran kami bahawa banyak perkara-perkara kebaikan daripada Tuhan berlaku pada hari ini. Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya kami orang Islam perlu lebih lagi berusaha berpuasa. Lebih layak berpuasa bandingkan kamu. So keutamaan berpuasa bagi hari Ashura kepada semua. Tetapi hari Ashura je lah. Kan?
tidak termasuk dalam hari-hari yang lain tu. Okay. Lagi ada apa? Semalam saya belajar benda baru. Orang kongsi. Malam tahun baru Islam minum susu. Minum susu. Sebab Nabi SAW minat kepada susu. Betul lah Nabi minat susu. Kan? Tapi Nabi bukan minum pada awal Muharram je. Kan? Meraihkan sesuatu dengan minuman pula. Oh, minum susu jom. Kan? Itulah. Kan? Tapi saya dapat ilmu yang baru iaitu ada doa minum susu. Doa minum susu. Kan? Allah, apa nama? Apa doa minum susu? Allahumma barik lana fi wazidna. Allahumma barik lana wazidna fi. Allahumma barik lana wazidna fi. Kan? Okey. So minum susu. Okey. So okey, saya tengah tengok nota lagi. Betul lah mana? Allah membarik lana wazidna fi. Okey. Lagi ada apa-apa soalan? Sambil-sambil saya dok tengah mencari ni. Doa minum susu. Ada doa minum susu awal tahun. Ada orang kongsi doa minum susu awal tahun. Ustaz, yang tahun hijrah dimulakan oleh Saidina Umar kan? Ya, betul. Dimulakan oleh nama-nama tersebut sudah pun ada. Sebagaimana nama Ramadan dan sebagainya sudah pun ada. Tetapi disusun dengan lebih baik dan digunakan dengan kiraan bilangan nombor 1 sampai 30 sampai 29 itu dimulakan pada zaman Saidina Umar. Ini bukan dikatakan ilham ke apa ya Ustaz ya? Apa tu? Maknanya masa zaman Nabi, hijrah tu, tahun hijrah semua tu tak ada lah secara rasminya. Ke macam mana Ustaz? Semula, Doktor? Kan awal hijrah, maknanya tahun hijrah tu diperkenalkan oleh Saidina Umar. Jadi masa zaman pemerintahan Saidina Umar tu, masa tu Rasulullah dah tak ada. Jadi ilham untuk Saidina Umar tu didatangkan, maknanya masa zaman Rasulullah kita tak mengambil. Yalah. Kira amalan, bukan amalan, kiraan tahun tu mungkin doktor nak kata zaman Rasulullah tak ada tarikh hijrah ni kan. Zaman Saidina Umar baru ada. Dia kita kata apa? Kiraan tarikh hijrah ni yang dibuat oleh Saidina Umar ni, dia macam proses pemerintahan biasalah, tak ada kaitan dengan agama kita. Tak ada kaitan dengan agama kita. Sebab bukanlah tak ada kaitan dengan agama, maksudnya tak ada kaitan dengan hal-hal urusan ibadah, hal-hal ibadah kita. So sebab itu kita tak kisah pun nak guna tarikh Masihi ataupun tarikh Islam. Sebab kita tak ada ketetapan wajib pun berkaitan dengan syarak kita untuk kita menggunakan tarikh Islam dan sebagainya. Tetapi jikalah ada juga perkara-perkara yang tertentu berlaku kepada orang-orang Islam, kan, berlaku pada orang-orang Islam yang berkaitan dengan hal ehwal ibadah, berlaku pada zaman sahabat, kita masih lagi boleh terima. Boleh terima. Sebab mereka adalah sahabat. Kalau luar daripada sahabat, kita dah kata apa, ijtihad yang dibuat tu agak susah kita nak terima dah. Saya bagi contoh, zaman Nabi SAW,
tarawih buat berapa rakaat? 8 rakaat. Kan? Buat 8 rakaat dan Nabi SAW sambung dekat rumah. Tetapi zaman Sayyidina Umar kan dia tambah menjadi 20. So ketika zaman sahabat masih lagi kita kata masih diterima pensyariatan tersebut. So kalau tadi kata soalan tentang tarikh Islam tu mungkin tak ada kaitan dengan syarak. Tapi kalau benda tu berkaitan dengan syarak sekalipun berlaku pada zaman Sayyidina Umar tak ada masalah. Dalam sistem kita dalam Islam berlaku pada zaman sahabat kita masih menerima ia sebagai salah satu daripada kita punya pilihan untuk melaksanakan ibadah tersebutlah. Okey. Saya ada soalan Ustaz. Okey. Oh, soalan boleh tahu tentang bermula bubur Ashura? Saya tak tahu. Saya tak tahu mana asal usul bubur Ashura. Mungkin sebab dulu orang buat sempena nak buka puasa hari Ashura kot. Lama-lama disebut bubur Ashura. Bubur Ashura. Okay, soalan yang kedua Ustaz. Okay. Kan kita tahu hijrah ni dia memberi impact kepada idea kepada zaman tadi kata apa permulaannya kalender hijrah kan. Okay. Hijrah sebenarnya berlaku pada bulan Safar dia bermula ya. Ya, sebab betul. ada zaman sebelum hijrah dia dah ada dah 6 bulan macam Ustaz cakap tadi. Memang kita dah tahu Ramadan. Lepas tu derivation nama Ramadan pun daripada telah dikirakan dari zaman Nabi lagi kan. Lepas tu macam mana kita sebab saya pun baru je tahu hijrah ni berlaku pada bulan Safar. Ustaz ulas sikit. Ya, hijrah memang berlaku pada bulan Safar dan Nabi SAW tiba ke Madinah pun sekitar bulan Rabiul Awal. Cuma apa yang kita ambil pada hari ini, sambutan Ma'al Hijrah kita adalah bersempena kepada proses awal tahun dalam Islam. Bersempena dengan tu adalah berkaitan dengan kita kata apa, berlaku dalam bulan Muharram ni, proses hijrah Nabi daripada Mekah pergi ke Safar. Proses Nabi lah kan, dalam mana Nabi dalam dapat wahyu, Nabi bersiap diri sebagainya untuk pergi berhijrah pergi ke Madinah. So jawapan saya itu lah kot. Yalah kan, hijrah bukanlah bermula pada bulan Muharram, tetapi kita mengambil iktibar ataupun kita punya sambutan ni berdasarkan kepada kita lihat permulaan kiraan tahun dan ada juga bibit-bibit permulaan hijrah. Ada sahabat-sahabat yang hijrah lebih awal kan, iaitu pada bulan Muharram kan. Itulah. Macam itulah Cisu. Tak adalah kata apa. Itulah yang penting kita tahulah bukanlah bulan Muharram Nabi hijrah. Sahabat-sahabat Nabi mungkin ya kan yang berhijrah lebih awal. Kan Nabi hijrah yang terakhir. Okey. Okay, tak ada apa-apa. So tak ada apa-apa, insya-Allah kita ambil petik apa, kita habiskan sedikit dah kot sebahagian daripada surah Luqman tadi. Jadi semoga awal tahun ni kita tak adalah azam apa kan. Azam kita adalah untuk menyelesaikan azam yang tahun lalu. Itulah. Untuk menjadi lebih orang beriman, dia hari-hari azam dia kan. Hari ini lebih baik daripada semalam, hari esok lebih baik pada hari ini. Itulah orang beriman ni. Kan peralihan waktu ni adalah menjadi satu keinsafan kepada kita. Nak sambut hari jadi, sambut anak saya sambut hari jadi, tapi bagi kita lama-lama kita patut sedar bahawa sambutan tahun baru, hari jadi dan sebagainya, kan tahun baru hidup kita, hari jadi kita contohnya, adalah sebagai salah satu iktibar peringatan kepada kita bahawa sudah banyak hari yang sudah pun berlalu daripada hidup kita, yang kita ni rupanya tinggal saki baki, kita pun tidak tahu bila. Ada orang yang meninggal muda kan. Semalam keluarlah kawan-kawan saya share balik. Tahun lepas ada kawan saya dah meninggal pun awal tahun itu. Tahun lepas kami kumpul pada tarikh ni lah kan untuk jumpa. Tu dia share lah. So, kita ni awal tahun Muharram, di antara perkara yang patut kita ingat apa? Bahawa masa kita sudah pun banyak berlalu
dan perlulah semakin lama semakin kita sedar bagaimana persiapan-persiapan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam musim Covid ni, kan, menjaga diri dan juga mempersiapkan diri. Jaga diri kena jaga, mempersiapkan diri pun kena siap lah. Kan, sebab risiko untuk kita mati tu lebih tinggi lah orang kata. Kan, jadi kenalah lebih banyak bersiap. Okey, so setakat tu saja untuk pada tengah hari ini. InsyaAllah sebagaimana biasa kita akan akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang peroleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dengan keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dengan keadaan su'ul khatimah. Rabbi ja'alna muqimas salaha min zuriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan solat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wal juzama min sayil asqam. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan daripada wabak ini, daripada penyakit ini, pada diri kami, ahli keluarga kami, kaum muslimin muslimat dan juga keseluruhan manusia di atas muka bumi ini. Dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia kerana akibat wabak ini, dan sahabat-sahabat kami, saudara mara kami yang telah pergi disebabkan ketika berlakunya ketika wabak ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Okey. Okey, itu sajalah untuk Macam pada hari tu. macam mana? Tak dengar. Ujian hari tu kan ada buat saringan semua. Alhamdulillah nampak okey, segar semua. Alhamdulillah, saya negatif dan dah potong gelang dah pun. Itulah. Okey, jaga dirilah baik-baik semua. Jaga diri dan persiapkan diri. Itulah kan. Tak tahu. Harap-harapnya tak nak lah ada berlaku di antara kita ni. Tapi kalau nak jadi, kan, Tuhan dah tentukan, kita bersiap je lah. Mati tu mati juga, kan? Mati tu mati juga. Macam mana? Kita bersiap sedia je lah atas persediaan untuk kita mati. Okey. Minta Itu maaf saja. Okey, selamat tahun baru. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okeylah. Okey, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Salam.